Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dihormati dan dikasihi para pentadbir pengajian secara online Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan, dan juga sekalian para pencinta ilmu yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbaiki diri kita, membersihkan sifat-sifat yang dicela dalam diri kita dan menghiasi dengan sifat-sifat yang diredai, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada pagi atau pada sesi kali ini kita akan berkongsi lagi sedikit sebanyak daripada kitab Sairus Salikin juzuk yang ketiga, masih lagi berkaitan dengan atur cara mengasuh mendidik anak-anak mengikut garis panduan yang disusun oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi an yumna'a anin naumi nahara fa innahu yurithul kasala wala yumna'u minhu layla walakin yumna'u minal furushil wati'ati hatta tatasallaba a'dha'uhu wala yaskhafa badanuhu fala yasbiru 'anit tana'umi bal yu'awwadu al-khushunah fil mafrash wal malbas wal mat'am. Artinya, dan sayugianya sepatutnya bagi bapa itu menegahkan akan anaknya itu tidur pada siang hari, kerana bahawasanya yang demikian itu mempesakai atau mewarisi akan jadi lemah tubuhnya dan jadi penyegan tubuhnya. Dan jangan ditegahkan akan dia tidur pada malam hari, tetapi ditegahkan akan dia daripada tidur di atas hamparan yang halus-halus hingga jadi kuat tubuhnya itu. Maka hingga jadi kuat tubuhnya itu, dan supaya jangan jadi lemah tubuhnya itu. Dan jika jadi lemah tubuhnya itu, maka tiada sabar ia daripada meninggalkan akan bersedap-sedap dan bersenang-senang itu. Tetapi hendaklah dibiasakan kanak-kanak itu tidur di dalam tilam yang kasar, dan berpakaian dengan pakaian yang kasar, dan makan dengan makanan yang kasar, yang tiada sangat sedap. Jadi ini sebahagian atau cara untuk mendidik anak-anak menjadi orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah. Jadi kata Imam Ghazali, sepatutnya, sayugianya, seeloknya bapa atau penjaga jangan dibenarkan anak itu tidur waktu siang, ataupun tidur pagi pukul 8, 9 malam tidur, pukul 9 pagi kau bangun. Ini kanak-kanak yang sepatutnya lah umur 7 tahun, 9 tahun, 6 tahun kan. Ataupun banyak tidur waktu siang. Jadi jangan dibiarkan. Kerana tidur siang, banyak tidur siang, lebih-lebih lagi bangun lambat, dia akan menjadi malas. Akan mewarisi malas, lemah tubuh badan. Tapi waktu malam, dia kena tidur awal lah. Mana disuruhkan kanak-kanak tu tidur awal, 10, 9 malam kau kan. 10, dia lewat pukul 10 lah. 10 pun kelewat dah tu kan. Mana bagi dia tidur awal malam. Itu cara dia supaya segar badannya waktu siang. Jadi kalau malam tu tidur lambat, dibiasakan tidur lambat, jadi siang tu dia bangun lambat, jadi lemah, malas. Tetapi jangan dibiarkan anak tu tidur di atas tilam yang halus-halus, tilam yang gebu-gebu. Jadi biarkan dia tidur di tempat yang keras. Tidur bukan tempat tidur yang mewah-mewah. Kan? Kerana bila tidur tempat yang keras ni, badan jadi kuat. Badan jadi kuat, badan jadi tegap. Dia tak lagi lemah. Jadi kalau dibiasakan dia tidur tempat yang mewah, tilam yang empuk, dibiasakan dia berpakaian dengan pakaian yang nak branded, pakaian yang mahal-mahal,
Jadi atau dengan makanan yang sedap-sedap, dibiasakan makan sedap. Jadi besok dia susah nak tinggalkan tabiat tu. Dia nak tabiat nanti dia nak bermewah-mewah sampailah ketua. Sampailah besar dia nak bermewah-mewah. Nak makan nak mewah, tidur nak mewah, pakaian pun nak yang branded, kasut nak yang branded. Jadi benda tu akan merosakkan hidup anak tu nanti. Kerja malas tapi nak hidup mewah, contohlah. Wayan bagi an yumna'a min kulli ma yaf'aluhu fi khufyatin fa innahu la yukhfihi illa wa huwa ya'taqidu annahu qabihun fa idza turika ta'awwada fi'lal qabih. Maksudnya apa kata dia? Artinya dan sayugianya bahawa ditegahkan akan anak-anak itu, ditegahkan anak-anak itu daripada tiap-tiap yang diperbuatnya di dalam bersembunyi. Maka bahawasanya tiada ia berbuat akan sesuatu yang disembunyikan itu, melainkan kerana ia mengiktikadkan bahawasanya adalah perbuatannya itu jahat. Maka apabila dibiarkan akan perbuatannya seperti yang demikian itu, nescaya jadi beradat, jadi kebiasaan akan berbuat sesuatu yang keji. Jadi sepatutnya kena larang anak tu jangan buat sesuatu sorok-sorok daripada mak bapak. Sorok-sorok daripada penjaga dia. Jadi kalau dia buat sesuatu itu sorok-sorok daripada orang tuanya, pada ibunya, bapanya, fahamlah tu, apa yang dibuat itu tentulah benda yang tak baik. Dia pegangan dah. Semua manusia begitulah. Kalau buat sorok-sorok tu, kebiasaannya dia punya pegangan dia, kepercayaan dia, dia tahu benda yang dia buat tu tak elok. Jadi kalau dia buat depan terang-terang, tentu dia kena marah, kena tegur. Sebab tu dia buat sorok-sorok. Jadi kalau dia biarkan begitu, nanti dia biasa buat benda yang tak baik, buat yang keji, jadi bahaya. Maknanya itu satu cara, kaedah untuk mentarbiah anak-anak. Wa yu'awwadu fi ba'din nahar al-mashya wal harakah wal riyadata hatta la yaghliba alaihi al-kasalu. Artinya, dan sayugianya bagi bapa itu bahawa membiasakan akan adat kanak-kanak itu pada setengah masa akan berjalan kepada berbuat sesuatu yang kebajikan, dan membiasakan ia akan anaknya itu pada setengah masa bergerak kepada berbuat sesuatu pekerjaan yang baik. Dan sayuginya bagi bapaknya itu menyuruhkan anaknya itu dengan riyadhah, yakni dengan bersusah-susah pada melawani akan dirinya itu pada setengah masa, supaya jangan ghalib padanya itu penyegan. Penyegan ni malas dan lemah diri, lemah semangat, lemah jiwa, dan lemah pemikiran. Jadi bapa ni sekala-sekala kena suruh anak tu kan, buat benda yang kebajikan. Kita kata kemas rumah, menyapu. Ya, kalau orang dulu kan kita tolong mak ayah kita pergi menoreh getah ke, pergi kebun dan sebagainya lah, menanam pokok ke, siram pokok bunga ke, benda yang kebajikan, benda yang basuh tandas dan sebagainya lah. Jadi kena biasakan pada masa sesuatu dia kena bagi dia untuk latih dia buat sebaik-baik. Ziarah orang sakit ke, ikutlah mana kita tunjukkan pekerjaan yang baik-baik, yang soleh. Di samping dia sibuk dengan belajar, dia sibuk dengan sekolah, menghafal Quran ke, dan sebagainya. Jadi dia kena biasakan. Jadi sekala bapa ni suruhlah anak dia tu dengan riyadhah, bersusah-susah, ataupun biasakan dia puasa Senin Khamis. Jadi bapa pun dia puasa jugalah, mak pun kena puasa lah. Kan, jadi kena riyadhah, kena latih dia sekala dengan susah-susah, benda-benda susah, kan, benda-benda yang susah-susah kena suruh dia buat.
supaya dia jangan ghalib, badan dia tu lemah. Jadi biasa senang, besok jiwa dia lemah, pemikiran dia lemah, cita-cita dia tak tinggi. Kan? Kita tengok orang dulu-dulu lah, susah-susah kan, akhirnya berjaya je mereka dalam bidang masing-masing. Begitulah. Wa yu'awwadu an la yakshifa atrafahu wa la yusri'a al-mashya wa la yurkhi yadayhi bal yadhummuha ila sadrihi. Maksudnya, artinya, dan sayugianya bagi bapa itu bahawa membiasakan akan adat. Adat ni kebiasaan. Mana bagi dia kebiasaan, kanak-kanak itu bahawa jangan ia membukakan segala hujung lututnya dan segala auratnya, dan jangan ia bersegera di dalam berjalan itu, dan jangan ia menurunkan akan kedua tangannya pada ketika ia berjalan, tetapi hendaklah ia menghimpunkan akan kedua tangannya itu kepada dadanya. Okey. Jadi dia kata sebahagiannya kena biasakan anak ni jangan dia dedak aurat walaupun dia belum balik lagi, dan buka lutut pakai seluar pendek. Dia dah bermayis kan 7 tahun 6 tahun. Jadi jangan biasakan. Jangan dibiarkan anak tu buka lutut, mana pakai seluar pendek atau buka aurat. Dan cara berjalan pun jangan dia berjalan tu, kalau kita kata jalan orang menunjukkan orang gopoh rapat, ataupun jalan mengepak macam ni, mendada, jalan berlenggang macam ni. Jangan dibiasakan lah, jangan dibiarkan. Jadi jalan tu kata tangan tak kat dada. Macam mana wallah alam lah kan. Ini mungkin bahasa kiasan, ada bahasa kiasan tu. Kita cakap nak jalan macam ni tu, makna jalan tu biarlah jalan dengan cara orang yang tawadhu, bukan jalan mendadik dada, jalan macam ni kan, mengepak. Di jalan tu biarlah dengan jalan cara orang yang merendahkan diri, bukan dengan jalan cara berjalan jalan orang yang sombong. Gitu. Wa yumna'u min an yaftakhira ala aqranihi bi syai'in mimma yamlikuhu walidahu aw bi syai'in min mata'imihi wa malabisihi wal awahihi wa dawatihi. Artinya, dan sayugianya bagi bapa itu bahawa menegahkan, yakni menghalang akan anaknya itu daripada ia bermegah-megah atas orang yang sama-sama dengan sesuatu, dengan orang yang sama-samanya, kawan-kawan dia lah, dengan sesuatu yang dimiliki akan dia oleh ibu bapanya, atau sesuatu daripada makanannya, atau sesuatu daripada pakaiannya, atau sesuatu daripada lohnya, atau dengan sesuatu daripada dakwatnya. Jadi janganlah bapa ni membiarkan anak dia tu dia belagak, hidup dengan cara belagak, hidup dengan cara nak bermegah-megah dengan sesuatu apa yang ada pada bapa dia. Cerita bapa dia pangkat itu, bapa dia pakai kereta itu, bapa dia, mak dia macam tu, gaji banyak mana. Dia cerita dengan kawan dia, cerita makan dekat rumah aku begini, makan di Pizza Hut, makan itu, minum air ini, atau berjalan sana, kita orang bercuti pergi ke sana, bercuti pergi ke sini, dan bermegah-megah. Ada pakaian dia, bapa aku punya baju seluar dia begini-begini, kasut mahal, baju mahal, mak aku begini. Ataupun pakaian dia, dia nak megah-megah pada kawan-kawan dia, ataupun memegah-megah daripada lohnya. Loh ni papan tulis pada batu kan, orang dulu zaman dulu. Kalau kita pun tengok dalam YouTube di Afrika tu masih lagi gunalah, dia menghafal Quran kan, dan dia tulis pada satu papan batu tu, ada tulis itulah. Itu cara dia itu cepat tu, hafalan dia orang tulis, dia orang hafal dengan tulis tu memang kuatlah hafalan dia orang.
atau dengan dakwat dia. Mana kalau kita sekarang ni dengan pensel boxnya, dengan bagnya, megah dengan bag dia, megah dengan pensel dia, pensel box dia dan sebagainya, alat-alat tulis dia. Itu jangan dibiarkan nak cerita kat kawan. Orang ni sembilan kata jobo pula. Semua nak cerita. Nak cerita aku itu hari begini, bapak aku begini, mak aku macam ni, apa semualah. Nak cerita abang aku pakai kasut itu, kakak aku, dia cerita. Nak semua nak megah-megah. Yang ni jangan dibiarkan. Jadi rosak ni. Ni besok dia sombong. Kan? Orang sombong tak boleh masuk syurga. Orang sombong dia tak akan terima kebenaran. Iblis kenapa Allah laknat? Pasal dia ada sombong. Merasa dirinya baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Itulah. Wa yu'awwadu at-tawaddu'a wal ikram likulli man asyarahu wa talattufa fil kalam ma'ahu. Artinya sayugianya bagi bapa itu, bagi bapa itu bahawa membiasakan akan anaknya itu merendahkan diri dan memuliakan ia bagi tiap-tiap orang yang bertaulan, yang berkawan dengan dia itu, dan lemah lembut di dalam perkataan serta mereka itu serta kawan-kawannya. Dan sepatutnya bapa tu nasihat anak dia, bagi penerangan, jangan sombong, merendah diri dengan kawan-kawan, jangan sombong, jangan belagak dengan kawan-kawan, jangan buli kawan-kawan, jangan kutuk lebih-lebih. Kadang kawan-kawan ni dia kutuk, dia hina kan. Dia kena hormat kawan-kawan dia, kasih kawan-kawan dia, tolong kawan-kawan dia kan. Dan dia kena bergaul, bercakap dengan kawan dia dengan bahasa yang sopan santun. Jangan dengan cara maki-makian. Oi sial, kau buat apa tu sial. Ini budak-budak remaja macam tu lah. Budak remaja kan. Kalau kawan dia maki, oi sial, kau nak pergi mana tu? Dia berjalan. Dia nampak kawan berjalan depan rumah kawan dia. Kawan dia, weh nak mana tu sial? Dia pun gelak. Aku nak ke sana lah babi. Kan? Dia kan, kawan dia kata dia sial. Dia kata pada kawan dia babi. Contoh. Jadi seronok pula mereka buat begitu. Sedangkan itu perkataan yang dicela. Kalimah-kalimah yang tidak baik. Yang mana dalam sebahagian mafhum hadis, kan? Dalam sekian mafhum hadis ada dalam satu masa ni, dalam satu hari dalam masa kita ni, ada masa waktu yang doa dimustajab oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia bercakap benda yang tak baik, kemungkinan waktu itu percakapan yang tak baik itu akan menjadi doa. Jadi bahaya. Jadi kalau dibiasa pada budak lagi cakap kasar, sampailah ke tua besok. Jadi orang tak suka. Kan? Dia jadi pemimpin yang bercakap kasar. Dia jadi guru yang bercakap kasar. Kan? Dia maki anak murid dia. Dia jadi pengurusi masjid, pengurusi surau ke AJK masjid, AJK surau, pengurusi taman ke ketua kampung ke apa. Jadi kasar, cakap kasar je. Tak reti nak bercakap baik, tak reti nak memuliakan orang, tak menghormat pandangan orang, pendapat orang. Jadi rosak. Jadi jangan daripada awal lagi kena di-train, dilatih anak ni bersifat begini, bersifat yang merendah diri, jangan sombong. Dan hormat kawan-kawan, tolong kawan-kawan, bergaul dengan cara yang baik bersama kawan-kawan. Wa yumna'a min an ya'khuza min as-sibyani syai'an badalahu hashamatan in kana min auladi muhtashimin bal yu'allama anna rif'ata fil iqta'i la fil akhdhi wa anna al-akhdha lu'umun wa khissatun wa dana'atu wa in kana min auladil fuqara'i wa yu'allama anna al-akhza tama'un wa tama'u mahanatun wa mazallatun wa anna zalika min da'bil kalbi fa innahu yubasbisu fil intizari luqmatin. Artinya, dan sayugianya bagi bapa itu menegahkan anaknya daripada bahawa ia mengambil
daripada segala kanak-kanak yang bersama dengan dia itu sesuatu yang memberikan ia akan dia dengan sebab malunya jika ada ia daripada anak orang yang pemalu. Tetapi hendaklah bapa itu memberitahu akan anaknya itu bahawa martabat yang ketinggian itu iaitu di dalam memberi akan seseorang, bukan ketinggian itu di dalam mengambil daripada seseorang akan sesuatu itu, dan bahawa mengambil daripada seorang itu kecelaan dan kehinaan. Dan jikalau kanak-kanak itu daripada anak orang yang ahli sufi, maka diberitahu akan dia itu bahawa mengambil akan sesuatu daripada orang lain itu iaitu tomak, yakni loba, dan loba itu iaitu sifat kehinaan dan sifat kecelaan, dan bahawa adalah yang demikian itu daripada kelakuan anjing, dan maka adalah anjing itu iaitu menghinakan akan dirinya di dalam menanti atau menunggu akan sesuatu suap daripada seorang. Kan? Jadi dia kata bapa ni atau ibu dia kena nasihat, menegah anaknya daripada mengambil daripada kawan-kawan. Dia mengambil, mengecek, tidak minta pada orang, minta atau mengambil. Kan? Jadi dia kata, jadi seyogianya bagi bapa itu menegahkan anaknya daripada mengambil daripada segala kanak-kanak yang bersama dengan dia sesuatu yang memberikan ia akan dia. Kan? Jadi dia jangan apa yang orang bagi terima, apa kawan dia bagi dia ambil. Kan? Dia kena jaga-jagalah, ataupun dia mengambil apa saja orang bagi dia ambil. Dengan sebab malunya, jangan malu nak ambil barang orang, malu nak minta-minta, kan? Kalau dia daripada anak orang yang pemalu, kan? Daripada orang yang pemalu. Tapi bapa ni kena beritahu, mak ke beritahu. Dia kata sebenarnya martabat yang tinggi, orang yang baik, orang yang mulia ialah orang yang memberi, bukan orang yang mengambil daripada orang yang lain. Sebab kalau suka mengambil orang, barang orang, ya, apa orang bagi main ambil je, ataupun dia ambil dengan paksaan dan sebagainya lah, cara tak baik, kan? Atau meminta-minta, ngecek-ngecek kawan kat sekolah, sikit lah. Ini satu, kawan nak makan buat bekal, sikit lah, minta sikit lah, dengan pompang dia. Ini satu sifat yang kecelaan dan kehinaan. Ini kalau daripada mak bapak yang ada sifat pemalu lah. Tapi kalau daripada anak orang yang ahli sufi, dia kata, kan, orang yang ada ilmu, orang yang ada pengajian, orang yang ada belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak, dia bagi tu anak dia. Dan orang yang suka mengambil barang orang, apa saja orang bagi dia terima, kawan dia bagi dia main ambil, atau dia suka minta-minta pada kawan dia, kami kata lu panggil mengecek lah. Ini satu sifat tomak, orang tomak, kan? Orang tomak, orang loba. Jadi tamak ni satu sifat yang hina, sifat yang dicela, tak cukup-cukup. Kan, dia kena nasihat bila pergi sekolah, apa yang ada kau makan. Jangan duk minta-minta kawan punya, apa kawan bagi pun janganlah kau main terima saja. Kan? Sebab orang yang tomak ini dia seperti anjing. Anjing kan hina. Anjing ni tunggu orang suap je. Jadi tak bagus, tak baik sifat ni. Nanti dia jadi orang yang suka minta je. Bahaya. Wabil jumlati yuqabbihu ila sibyan حب الذهب والفضة والطمع فيهما ويحذر منهما أكثر من التحذير من الحياة والأقارب فإن آفة حب الذهب والفضة والطمع فيهما أكثر من آفة السموم على الصبيان بل على الأكابر أيضا. Artinya, dan dengan ringkas
secara ringkas lah. Perkataan, ringkas perkataan, mana cakap mudah, bahawasanya sayugianya bagi bapa itu menjahatkan, yakni mencela, menjahatkan kepada kanak-kanak itu akan kasih akan emas dan perak, dan menjahatkan kepadanya akan tomak kepada keduanya itu, tomak kepada emas dan perak. Dan sayugianya bagi bapa itu menakuti akan kanak-kanak itu daripada kasih akan emas dan perak, dan terlebih baik dan terlebih banyak menakuti akan dia daripada ular dan kala, dan bahawasanya kebinasaan emas dan perak dan tomak akan keduanya itu terlebih banyak daripada kebinasaan racun ular dan kala atas kanak-kanak itu. Bahkan lebih ditakuti emas dan perak dan tomak akan keduanya itu, tomak pada emas dan perak atas orang tua daripada racun ular dan kala itu. Jadi kesimpulan beginilah, dia kata bahawa bapa ni kena melatih, menasihat anak dia ni supaya berhati-hati dengan emas dan perak. Ini bukanlah emas perak semata-mata. Maksud dia dengan kemewahan hidup, dengan harta kekayaan. Kan? Dengan harta kekayaan. Jangan tamak, sebab bahaya kalau orang yang kasih kepada harta, kan, suka dah gila pangkat. Ini ceritalah sikit-sikit ilmu tasawuf yang basic-basic. Bahaya. Orang kalau dah gila harta ni, dia akan bergaduh adik-beradik. Tamak kepada harta, kan, dia akan jadi rosak, kan, jadi rosak, jadi rosak hati. Mana emas perak ni isyarat pada harta lah, harta benda. Bukan salah cari harta, tetapi bila kasih kepada harta, kasih kepada kemegahan dunia, suka bermewah-mewah tu bahaya. Lebih bahaya daripada ular, lebih bahaya pada kala. Kan? Banyak rosaknya. Harta ni, kan, adik-beradik bergaduh, anak saudara, pak saudara berputus silaturahim. Nah, orang kasih gila harta, gila pangkat ni, dia akan sanggup bunuh orang, sanggup mengopak, sanggup pecah amanah, nak sanggup makan rasuah, sanggup bagi rasuah. Rosak dia cerita lah. Bahaya. Tengok dalam surat khabar, tengok dalam TV, kan, dah kena tangkap dah pegawai immigration, contoh. Dan sebagainya lah, dia cerita lah. Bahkan emas perak ni pun orang tua pun jadi rosak. Duit ringgit ni orang tua pun rosak. Jadi bahaya. Kena berhati-hati. Dan cerita dunia ni bukan matlamat. Bagi dia pemikiran yang baik, supaya bila dia besar, dia tahu menggunakan hartanya. Dia tahu menggunakan hartanya untuk jalan kebaikan. Dia tahu untuk mencari harta dengan cara yang halal. Dia tak sombong sekiranya dia ada pangkat, kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Dia tak lupa diri bila dia diberi harta yang banyak. Kan? Dia akan gunakan segala perkara tersebut untuk membantu orang-orang yang berhajat, mencari keredaan Allah, membantu perjuangan agama Islam. Ini sepatutnya. Jadi sekarang tak ada nak bantu agama Islam, semuanya dirosak, merosakkan agama dan sebagainya. Sebab inilah penyakit-penyakit tamak, penyakit-penyakit. Dibiasakan bermewah-mewah dengan hidup, dibiasakan pemikiran untuk hidup dengan mewah, bukan nak hidup sebagaimana orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah yang boleh kita kongsi pada sesi kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat, memberi kebaikan kepada kita, untuk kita cuba memperbaiki diri kita, memperbaiki didikan kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita dan sebagainya. Tak lain tak bukan supaya keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang yang diterima oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-Nya yang bertakwa. Jadi saya mohon maaf kalau salah dan silap dalam penyampaian, terkasar bahasa,
ada perkara-perkara yang tak baik, yang tak sepatutnya disentuh. Itu daripada nafsu saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli.